Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam kelas bersama dengan Cikgu Hidayah. Okey, kelas hari ini kita akan sambung kepada subtopik seterusnya iaitu berkenaan dengan pembesaran subtopik 5.2. Tapi hari ini kita akan nak buat perkaitan tentang apa konsep yang kita belajar sebelum ni iaitu tentang keserupaan dengan konsep pada hari ini iaitu pembesaran, dan seterusnya kita akan belajar bagaimana kita nak memerihalkan pembesaran dengan menggunakan pelbagai perwakilan. Okey. Pertama sekali, mesti menggunakan konsep yang kita dah belajar sebelum ni iaitu keserupaan. Kenapa? Kerana kita ada perkaitan antara keserupaan dan juga pembesaran. Apa itu keserupaan? Masih ingat lagi apa itu keserupaan? Keserupaan maksudnya adalah apabila diberi dua objek, pastikan dua objek diberi itu adalah sama bentuknya. Okey, kemudian kita perlu mengenal pasti sisi-sisi yang sepadan. Okey, contoh saya labelkan dulu. Okey, dan dikatalah sini 2, 4, 3, 6, 5, 10. Bagaimana nak tentukan objek itu serupa atau tidak? Ini adalah ulang kaji yang kita dah belajar dari sebenarnya konsep ni. Okey. Kita mesti membandingkan sisi-sisi sepadan. Contoh A, B, perbandingan sisi sepadan dia adalah A prime, B prime. Mesti menentukan nisbah kadaran. Maksud keserupaan adalah nisbah kadaran sama. Saiznya tak semestinya sama tetapi syaratnya nisbah kadaran sama. Contoh, A prime, B prime adalah image. Okey, mesti formulanya image dahulu. 4 per dengan sisi sepadannya adalah AB iaitu 2. So, kita akan dapat 2. Okey, yang kedua, oleh kerana ini adalah segitiga, maka dia ada 3 sisi. Jadi, ketiga-tiga mesti kita kena cari dulu, tentukan dulu nisbah kadaran. Okey, untuk BC, image dia adalah B prime C prime. Jadi, image per dengan objek. So, kita akan dapat 2. Dan yang terakhir adalah AC, image 10 per dengan objek 5. Maka kita akan dapat 2. So, inilah yang kita panggil sebagai nisbah kadaran yang sama. Ketiga-tiga sisinya kita akan dapat 2. Maka kita boleh kata dua objek ini adalah serupa. Dan bila dia dah memenuhi syarat serupa, dia juga adalah kita panggil sebagai membesar dengan nisbah kadaran yang sama. Jadi konsep serupa itu kita gunakan dalam nak memerihalkan pembesaran. Okey, kemudian kita masuk kepada pembesaran. Pembesaran itu apa? Kalau kita tengok dari segi definisi di sini, dia adalah transformasi. Jadi kita bila sebut transformasi, dia adalah sejenis penjelmaan. Sebelum ini kita dah belajar dalam tingkatan 2, penjelmaan tu kita belajar 3 sahaja dahulu, iaitu sejenis putaran. Kita belajar putaran, kita dah belajar translasi. Okey, kita dah belajar juga pantulan. Ada 3 yang kita dah belajar sebelum ini, tetapi ketiga-tiga ini tidak langsung melibatkan perubahan saiz. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang pembesaran, iaitu penjelmaan yang terakhir. Okey, tetapi pembesaran inilah merupakan salah satu penjelmaan yang melibatkan dari segi perubahan saiz. So, maksudnya saiznya itu boleh jadi sama juga ataupun berbeza. Okey, tapi biasanya bila kita sebut pembesaran, saiznya itu berbeza. Dengan semua titik. Maksudnya kalau kita bagi contoh lah dekat sini, segitiga maksudnya ada 3 bucu dan 3 titik itu dia berubah saiznya dengan kadaran yang sama melalui satu titik tetap yang kita panggil sebagai pusat pembesaran. Okey, pusatnya. Contoh kita ada bentuk ini, kemudian dia membesar. Okey. Untuk membesar ini, dia ada satu poin permulaan contoh di sini. Inilah yang kita panggil sebagai pusat pembesaran. So, kesemua pembesaran ini mesti bermula dengan satu pusat. Okey, dan juga dengan satu nisbah malat. Apa maksud nisbah malat? Malat tu maksudnya tetap. Nisbah malat tu adalah nisbah kadaran lah. Macam yang kita dah kira yang ini tadi. Itu ada, kita panggil nisbah malat. Sebab itu serupa dan pembesaran ni dia ada kaitan antara satu sama lain. Okey, next.
Okey, tengok dari segi perubahan saiz kat situ ya. So ini adalah sebenarnya asaslah kepada pembesaran. So pembesaran tu dengan kata lainnya dia berubah dari segi saiz. Okey, kemudian dari besar contohnya dia berubah menjadi kecil, itu juga kita panggil sebagai pembesaran tiada istilah pengecilan. Pembesaran tu konsepnya adalah perubahan saiz. So dia boleh besar ataupun kecil, tapi kita masih lagi menggunakan istilah pembesaran. Okey, next kita tengok. Okey, so bagaimana kita nak kenapasi pembesaran itu berlaku? So untuk mengenapasi pembesaran, seperti yang kita dah tengok definisi pembesaran, dia mesti ada pusat permulaan pembesaran yang kita panggil sebagai istilahnya pusat pembesaran. So pusat pembesaran itu tempat permulaan. So contohnya di sini, okey, saya ada satu objek lah. Okey, ini adalah asal original. Saya panggil sebagai O lah. Dan kita ada 3 lagi objek image yang lain. 1, 2, 3. Dan diberitahu bahawa ketiga-tiga itu adalah merupakan hasil ataupun image daripada penjelmaan jenis pembesaran. Maksud ketiga-tiga itu adalah hasil daripada pembesaran yang telah berlaku. Okay? Dan kita kena pasti cara nak mengenal pasti pusat pembesaran itu bagaimana. Okay. Contohlah kata diberi objek dan image sahaja. Tiada pusat pembesaran. Kita tahu untuk memerihalkan pembesaran kita mesti ada pusat. So bagaimana caranya adalah pertama, contoh saya nak nanti dalam soalan awak akan diberi objek dan image sajalah. Ini contoh bila diberi 3 sekali berbeza supaya awak dapat lihat 3 perkara yang berlainan, apa perbezaan antara ketiga-tiga itu. So apa yang perlu awak buat adalah awak sambungkan titik yang sepadan. So sebab itu penting kelas sebelum ini ditekankan mesti tahu cara nak mencari titik sepadan. Okey, so sekarang ni contoh saya ada A dengan A prime. Mesti cari titik sepadan. Apa yang perlu awak buat adalah sambungkan ke dua-dua titik yang sepadan ini. Dan bila nak menyambungkan itu, janganlah takut-takut awak sambung dari A ke A prime sahaja, tutup, stop sampai situ. Mesti panjangkan dia. Ambil pembaris, panjangkan. Okey, contoh kalau saya nak ambil sekaligus image 1, 2 dan 3 ni saya nak sambung sekaligus lah supaya awak nampak sekali. So apa yang saya perlu buat adalah sambungkan. Nampak? Saya sambung A prime, A prime 2, semua saya sambung. Okey. Nampak saya panjangkan sampai habis. Jangan takut untuk panjangkan. Panjangkan saja. Next kita akan sambung B prime 1, B prime 2. Sambung. Seperti itu. Sambung. Panjangkan sahaja. Next C pula. Ketiga-tiga. Ketiga-tiga sisi ataupun titik yang sepadan mesti disambungkan. So, bila kita dah sambung semua tu, kita akan nampak ada satu titik persilangan antara ketiga-tiganya di situ, di tempat bulatan tu. So, itulah dia yang kita namakan sebagai pusat pembesaran. So, inilah dia pusat pembesaran. So, bila kita dah kena pasti titiknya di situ, okey, nyatakan koordinatnya berapa. So, pusat pembesaran untuk contoh ini 0,0 lah. Kalau 0,0 tu, boleh juga kita tulis sebagai asalan. Kalau contoh awak dapat titik persilangan di tempat lain dekat sini, katalah awak tanda, bacalah koordinat sini berapa. So, pusat pembesaran itu mesti dinyatakan koordinatnya berapa lah. Okey, kemudian bila kita dah berupaya dah mengenal pasti dia punya pusat pembesaran berapa, next kita move kepada faktor skala. Seperti apa yang saya dah kata sebelum ini, faktor skala itu sama jugalah dengan nisbah kadaran. Sebenarnya nak mencari faktor skala ni dia ada dua kaedah. Sama ada kita nak mencari dengan mengira unit daripada unit tu ataupun jarak lain daripada pusat putaran pusat pembesaran ke image bahagi dengan pusat pembesaran ke objek. Jangan tertukar, dia mesti image per dengan objek. Ataupun satu lagi yang kita buat sebelum ni, panjang sisi lah. Ni sama seperti yang sebelum ni kita buat. Tapi masih lagi sama, masih lagi image ke objek. Bahagi dengan objek. Okey, so bolehlah guna mana-mana. Katalah, sekarang ni saya fokus kepada nombor 2. Objek ke nombor 2. Okey, saya buat kat sebelah sini. So, saya label nombor 2. Saya nak cari faktor skala ni. Berapa faktor skala kan? Katalah saya nak guna kaedah yang pertama ni. Okey, yang pertama daripada pusat. Pusat mana? Sini 0,0. Untuk mencari faktor skala, cukuplah dengan hanya fokus kepada satu titik sahaja. Tak perlulah nak buat semua sebab kita dah tahu dia memang adalah pembesaran kan. Untuk pusat pembesaran kita kena buat untuk ketiga-tiga lah. Okey, untuk faktor skala ambil C prime. Mana objek? C.
Okey, daripada pusat maksudnya awak kira dari pusat ke C prime ke image tu berapa unit. Kalau awak nak menggunakan garisan kita buat tadi tu, dia serong kan, so dia agak susah nak mengira jaraknya. Maka apa buat adalah hanya kira jarak menegak atau melintang. Untuk contoh ni, katalah saya kira jarak melintang dari titik sini. Melintang bermaksud kita melalui paksi X lah. So kita nampak C prime ni, apa koordinat X dia kat sini kan? So kita baca koordinat X dia berapa? So 24. So maksudnya di sini untuk image yang kedua ni panjangnya adalah dia adalah 24 Per dengan objek, so objek dari pusat ke objek C di sini. Okey, kiralah berapa unit dia sampai sini kan. Ni adalah C, ni adalah 12. So baca saja, so 24 per 12. So awak akan dapat 2. Maksudnya faktor skala bagi image yang kedua adalah 2. Okey, so itu faktor skalanya lah. Okey, so move kepada image yang pertama, yang ini pula. Okey, yang ni. Sekarang untuk yang kedua ni, saya nak guna konsep panjang sisi pula. Dia awak pilihlah yang mana yang mudah bagi awak lah. Okey, so katalah untuk panjang sisi, masih sama, dia masih image per objek. Saya akan kira panjang sisi. Katalah saya ambil sisi, perbandingan saya adalah sisi B prime C prime. So saya kira berapa unit ni? 1, 2, 3. So faktor skala 3 per. Okey, untuk objek 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 3 per 6. Kecil kan, awak akan dapat 1 per 2, betul? So maksudnya faktor skala bagi yang pertama itu adalah 1 per 2. Okey, so apa beza kalau nak tengok nombor 1 dengan nombor 2? Nombor 1 tu lebih kecil kan, nombor 2 tu lebih besar kan. Seperti mana yang saya dah terangkan sebelum ni, walaupun dia semakin kecil daripada objek, kita masih lagi kata dia pembesaran. Cuma bezanya adalah dari segi nilai dia punya faktor skala. Satu adalah merupakan kita punya main reference atau rujukan kita adalah 1. Normal, standard dia adalah 1. Kalau dia dapat faktor skalanya 1, maka kita kata objek dan image yang adalah sama side-side. Tapi kita tengok dari segi perbandingan. Okey, untuk nombor 1 tu, 1 per 2. 1 per 2 tu kalau awak tahu, okey, awak kira pakai kalkulator, awak akan dapat 0.5. So 0.5 tu adalah nilai yang lebih kecil daripada 1 kan. 0.5 lebih kecil daripada 1. Sebab itu awak dapati dia punya image-nya adalah lebih kecil daripada objek. Nampak? Okey. Manakala untuk nombor 2, dia punya faktor skala dia 2. 2 itu adalah lebih besar daripada 1. Sebab itu awak nampak dia punya image adalah lebih besar daripada objek. Bandingkan dua ni, okay, image-nya lebih besar daripada objek. Next time, bila awak dah faham konsep ini, contohlah dalam soalan dia kata diberi faktor skala bagi suatu pembesaran tu adalah 5. Awak nampak 5? Oh, 5 tu lebih besar daripada 1, betul tak? So, kita dah tahu dah image ni mesti lebih besar daripada objek. Contoh lain, katalah diberi faktor skala bagi sejenis pembesaran adalah 1 per 3. 1 per 3 kalau tak boleh nak bayangkan 1 per 3 apa, tekanlah kalkulator. Bila tekan kalkulator, awak dah dapat 0.33 lah. So, 0.33 tu kurang daripada 1 kan? So, kita pun dah boleh gambarkan. Oh, dia kurang daripada 1. Dia mesti lebih kecil daripada objek. So, itulah dia konsep yang mesti awak kena faham selepas saya dah terangkan inilah. Okey, so itu untuk nombor 1 dan nombor 2. Next, apa yang kita nak tengok adalah, okey, katalah nombor 3 ni. Okey, sekarang kita nak fokus kepada nombor 3. Apa perbezaan dengan nombor 3? Kalau tengok nombor 3 tu dia lain sikit, berbeza dengan nombor 1 dengan nombor 2 kan. Okey, mana pusat pembesaran? Sini. Okey, katalah saya nak membahagikan kepada dua kawasan. Ini pusat pembesaran. Katalah ini adalah kawasan X, ini adalah kawasan Y. Okey, so saya ada dua kawasan. Image 1 dan 2 ini, dia berada di kawasan yang sama iaitu X dengan objek. Objek di kawasan X, 1 dan 2 juga berada di kawasan X. Maksudnya, dia berada di sebelah kanan pusat pembesaran. Ini pusat. Manakala, image bagi yang ketiga, kalau awak dapat lihat, dia berada di kawasan Y. Kawasan Y itu adalah kawasan berlainan dengan objek. Ini objek. Sekarang kita bandingkan objek dengan
image yang ketiga. So, dia berada di kawasan yang bertentangan dengan objek. So, kita nampak di situ, bila bertentangan, maksudnya dia punya faktor skala akan berbeza sedikit dengan yang nombor 1 dan nombor 2. Apabila dia berada di kawasan berlainan, faktor skalanya akan bersimbol negatif. Okey, so selepas ini contoh dalam soalan dia kata, okey, diberi faktor skala bagi suatu jenis pembesaran adalah negatif 3. Oh, nampak negatif, kita dah tahu dah dia mesti bertentangan kawasan dengan objek. Cuma nilainya itu masih lagi menggunakan konsep yang sama di mana kita ambil image per objek. Contoh di sini okey, katalah saya ambil panjang sisi B prime C prime. Ini image kan? So, kiralah berapa unit ni? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, maksudnya negatif 9. So, pengiraannya itu masih lagi sama. Kita mengira unitnya. Dan objeknya B prime, C prime di sini kan? Okey, so kita pun masih lagi mengira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, negatif 9 per 6. So, kita kecilkan. So, kita akan dapat negatif 3 per 2. Okey, nampak? Negatif 3 per 2. So, ada simbol negatif. So, selepas ini, selepas saya dah terangkan, sepatutnya awak semua faham bila sebut faktor skala negatif, maksudnya apa? Dia punya kawasannya itu berada di kawasan bertentangan dengan objek. Okey, so bila disebut 1, maksudnya sama saiz. Bila disebut 2, maksudnya faktor skalanya 2, maksudnya dia lebih besar. Dia disebut 1/3 dalam pecahan. Nisbah begitu, pecahan yang mana awak kira lah pula guna kalkulator untuk dapatkan, nak pastikan berapa nilai dia kurang ataupun lebih daripada 1. So, 1 itu adalah kita punya main reference lah. Okey, so saya harap jelas dari segi situ. Sebab paling penting untuk pembesaran adalah mengenal pasti pusatnya berapa dan faktor skalanya berapa. Okey, next. So, kita sekarang nak belajar tentang perihalkan. Sekiranya soalan okey, tanya awak perihalkan. Ada pelajar yang tak faham apa maksud perihal, cikgu. Perihal tu maksudnya huraikan. Samalah, kalau soalan huraikan, apa maksudnya? Maksudnya awak kena jelaskan. Okey, so dalam nak menjelaskan pembesaran, ada 3 markah yang akan diberi. Pertama, nyatakan dia adalah penjelmaan jenis apa. So, kalau contoh ini, kita berada pada tajuk pembesaran, so tulislah dulu pembesaran. Yang kedua, nyatakan pusat pembesarannya berapa. Okey, ni 3 markah Okey, pusat pembesaran mesti diberi dalam koordinat lah. Nyatakan koordinatnya berapa. Dan yang terakhir adalah faktor skala. So, ingat mesti ada perkataan faktor. Dan skala dieja tanpa R. Jangan skalar, salah. Dan faktor skalanya berapalah? Kira menggunakan yang kita dah belajar tadi. Okey, nisbah kadaran image bahagi dengan objek. So, contoh di dalam soalan ini, katalah ini adalah objek, ini adalah image. Kita nampak di situ jelas image tu lebih besar, mesti faktor skalanya positif. Sebab itu K. K itu sebenarnya adalah simbol bagi faktor skala. Kalau siapa tak tahu, K simbol bagi faktor skala. Diberi K adalah 2. Lebih besar daripada 1, betul tak? So, bila lebih besar, kita tahu mesti lebih besar daripada objek. Sebab itu awak nampak image tu lebih besar saiznya daripada objek. Dan ini adalah pusat pembesaran. So, pusat pembesaran seharusnya baca koordinat. So, ini adalah 0,0 lah. Okey, so kalau saya nak buat satu kawasan, so saya dapati objek dan image tu berada pada kawasan yang sama. Maksudnya sebab itulah K faktor skalanya positif. So, bila nak memerihalkan pembesaran, okey, macam mana nak tulis? Dia mesti dalam satu ayat. So, apa yang awak perlu buat adalah, okey, nyatakan dia adalah sejenis pembesaran. Okey, koma. Tak perlu ayat lengkap pembesaran dengan, tak payahlah. Pembesaran, pusat pembesaran, terus tulis pusat pembesaran. Okey, berapa pusat pembesaran? Koordinatnya 0, 0, koma. Okey, faktor skala. Faktor skala. Okey, kalau contoh kat sini dia dah bagi siap-siap lah 2. Terus tulis faktor skala 2. Okey, in case kalau dia tak bagi, kalau lah dia tak bagi dalam soalan, kira lah guna formula tadi. Kira berapa unit ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bahagi dengan objek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 12 bagi 6. Akan dapat 2. So, ini faktor skala 2. Okey. So, di mana 3 markahnya tu?
Okey, kat sini ni dalam satu ayat so nyatakan penjelmaan jenis apa? 1 markah. Pusatnya berapa? 1 markah. Faktor skalanya berapa? 1 markah. Okey, so total 3 markah. Okey, contoh yang kedua. So sama juga soalannya masih lagi perihalkan. So terus dalam kepala kita bila nak perihalkan tu maksudnya kita mesti menyatakan apa jenis penjelmaan iaitu pembesaran. Okey. Kemudian sambung dengan koma. Okey. Pusat pembesarannya berapa? So contoh ni masih lagi samalah. Pusat pembesaran 0,0. Faktor skalanya berapa? Iaitu contoh dalam sini 0.5 kan. Okey, semulanya kita bagi dalam bentuk pecahan lah. Iaitu, yang ni dah salah ni. Nampak ni ada perkataan skalar. Salah. Ni contoh salah So, skala je. Skala. S-K-A-L-A 1/2. Okey, so di mana 3 markah? Pembesaran 1, pusat pembesaran 1, faktor skala 1, 3 markah. So kita tengok 1/2. Ni adalah pusat. So kita bagi, so kita ni objek, ni adalah image. So objek dan image masih lagi dalam kawasan yang sama sebab tu faktor skalanya adalah positif. Dan faktor skala 0.5 maksudnya kurang daripada 1 sebab itu kita nampak image-nya adalah lebih kecil daripada objek. Okay, next. Yang terakhir kita tengok perihalkan pembesaran. So sama. Pertama, tuliskan apa jenis penjelmaan. Dia adalah jenis pembesaran, koma. Pusat pembesarannya berapa? Pusat pembesarannya adalah, okay, kalau contoh sini dia dah bagilah pusat pembesaran dia adalah di sini iaitu 0,0. Dan faktor skalanya LA. Okey, kalau contoh dalam sini K ni faktor skala simbol negatif 1. Kenapa negatif? Mana pusat dia? Sini. Okey, divide. Bahagi kepada dua kawasan. Ini objek. Ini adalah image. So, objek dan image tu dua kawasan yang berbeza kan? Sebab itu dia punya faktor skala dia negatif di situ. Okey, negatif 1. So, 1 tu main reference. So, bila dia faktor skalanya nilainya 1, sebab itu awak nampak dia punya size-nya sama. Okey, so 1 markah. Markah yang kedua dengan pusat pembesaran yang betul. Dan terakhir sekali markah yang ketiga dengan faktor skala yang betul. Total 3 markah. Okey, so saya harap jelas. Itu sahaja kita punya pembelajaran hari ini. Okey, untuk latihan pengukuhan, bolehlah buka muka surat 141 buku teks. Tengok latihan pendiri 5.2b. Sila tengok soalan nombor 2, A dan B. Okay, buat di dalam buku latihan 1 dan hantar kepada saya untuk saya makan. So, itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.